terima kasih di atas kesetiaan anda. Kalau tadi kita dah cakap mengenai topik pelancongan iaitu pasca belanjawan 2023 daripada sektor pelancongan, dan kali ini kita nak beralih pada topik yang agak santai-santai. Dia nak kata sukan pun tak sukan sangat, betul. Nak kata masak pun tak masak sangat. Betul. Kita dah biasa dengar Olympics, kita dah biasa dengar Paralympics, tapi kali ini kita akan bercakap mengenai Abilympics. Apakah itu Abilympics? Apakah itu kita nak kongsikan sebenarnya. Nak terangkan pastinya bersama dengan tetamu di studio hari ini adalah teknologis Zainab Osman, merupakan pengarah kanan kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, dan juga kat ujung si comel ini adalah Salahuddin Ahmad, merupakan pelajar College Community daripada Sungai Petani. Selamat datang diucapkan. Apa khabar? Dan topik kita nak bercakap mengenai penglibatan Sisi dalam Abilympics. Sebelum tu Puan, terlebih dahulu mungkin kita nak kongsikan apakah itu Abilympics kepada mereka di luar sana, dan mungkin kepada kita yang tak berapa familiar, tak berapa tahu sangat. Okey, alhamdulillah, terima kasih Hidayah dan Fasha. Juga alhamdulillah after Abilympics kita selalu memang familiar sangat Olympics dengan Paralympics. Betul. What is Abilympics? Okay, Abilympics sebenarnya berasal daripada frasa Olympics of Abilities. Ia adalah satu pertandingan. Kalau macam Olimpik dan Paralympics adalah pertandingan sukan, tapi ini adalah pertandingan kemahiran vocational khusus untuk orang kelainan upaya. Kalau selama ni kita ada pertandingan kemahiran untuk orang yang memang normal, tapi ini adalah untuk pertandingan orang kurang upaya. Jadi alhamdulillah di Malaysia sendiri memang kita nampak pertandingan untuk orang upaya ini mula dah nampak dia menjadikan satu platform kepada pelajar-pelajar kita khasnya, pelajar-pelajar kita untuk menyelahkan potensi dia, bakat mereka dalam pertandingan kemahiran. Untuk di Malaysia sendiri, sebenarnya untuk Abilympics ni adalah dikelolakan atau diuruskan oleh MNR, iaitu Malaysian Council of Rehabilitation. Jadi di situ yang mana dinaungi oleh yang diterajui oleh Datin Paduka Khatijah Sulaiman, di mana ini adalah organisasi yang menguruskan pertandingan Abilympics ni. Abilympics ni bukan hanya di peringkat negara saja, tetapi sampai ke peringkat antarabangsa, yang mana mempertandingkan dekat Malaysia sendiri adalah pertandingan tu untuk 17 kategori, daripada fashion, hospitality, dia ada fotografi. Dan untuk makluman, untuk Abilympics ni sendiri di peringkat antarabangsa dia bermula di Tokyo pada tahun 1981. Maknanya tak lama jugalah. Tapi alhamdulillah, jadi Malaysia sendiri kita telah memulakan pertandingan Abilympics adalah pada menyertai di peringkat antarabangsa pada tahun 1995. Baru sangat lagi. Wow, okey. Dan difahamkan akan datang Abilympics yang akan diadakan di France, yang ke-10, dan kita nak tanya salah seorang peserta yang akan bertanding di Abilympics France ni, adik Salahuddin. Bolehkah perkenalkan diri, belajar di mana dan apakah bidang yang diceburi? Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Salahuddin Ahmad Kamsan. Saya merupakan pelajar C4 bagi bidang pelajar C4 College Community Sungai Petani dalam bidang kulinari. Wow, kulinari itu masak-masak lah. Masak. Memang dari kecil ke minat memasak? Boleh dikatakan macam tu jugalah, sebab saya jenis yang suka masuk dapur ataupun suka menyibuk kat dapur. Macam tu. So dia menyibuk kat dapur, lalas dia jadi tukang masak. Betul. Cara-cara ni, fizikal ni nampak macam masak sedap ni. Kita kena cuba. Okey. Dan nanti difahamkan akan menjadi peserta dalam Abilympics ya. Salahuddin nanti masak apa kat sana antara menu? Antara menu kita dapat masak arnab lah. Kenapa arnab menjadi pilihan? Saya pun kurang pasti sebab kenapa, tapi memang itulah yang yang telah disediakan lah. Antara masakan yang eksotik lah. Ya. Okey, itu dia. Anak masak apa tu? Nak tahu juga anak masak apa. Anak ni kita dia terbagi pada 3. Kita pasti ada rabbit rack, rabbit roulette dengan rabbit boxing. Okey,
menarik saya dengar macam menarik itu kan. Tak pernah makan Arnab, rasa macam nak cuba pula. Mungkin nanti Salahuddin boleh sediakan masakan Arnab untuk kita satu hari. Itu dia daripada kategori Olympics yang akan masuk dalam pertandingan itu nanti. Dan mungkin Puan, kita nak tanya juga berapa ramai peserta yang akan menyertai pertandingan ini? Okey, syukur alhamdulillah bermula daripada 2016 kan, mula sekali penyertaan daripada Polisisi kita ada seorang. Tapi untuk edisi ke-10 ni kita ada 6 orang pelajar kita daripada Politeknik dan College Community. Tahniah diucapkan. Kita nampak kita so proud of them sebab seperti mana apabila kita menyertai pertandingan Olimpik ada 4 tahun. Jadi Olimpik ni pun pertandingan dia setiap 4 tahun. Tetapi sebab pandemik hari itu, jadi dia terlangkau sehingga 6 tahun. Walau macam mana pun kita ada 6 pelajar yang akan menyertainya. Dalam bidang cooking kita ada pramusaji, cake decorating kan. Dan kita ada web, kita ada fotografi. 6 pelajar dan daripada College Community dan Politeknik Sungai Petani, Selayang, and then kita ada PIS Politeknik Ibrahim Sultan, and then kita ada juga PTSS Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dan kita nampak pelajar-pelajar ni apabila Olimpik, pelajar-pelajar kita adalah dalam kategori khas sebenarnya. Yang mana kalau untuk macam Salahuddin sendiri adalah dalam kategori pelajar yang LD, learning disability. Dan pelajar kita yang lain tu juga ada isu dalam bidang kategori pendengaran. Jadi pelajar-pelajar ni dia menyertai mengikut kepada bidang dan kategori masing-masing. Alhamdulillah, saya nampak dia bermula pada 2016 hari itu. Jadi since then kita diberi kepercayaan oleh MCR supaya kita train pelajar-pelajar kita boleh mewakili Malaysia dalam pertandingan. Sebab kalau ikut untuk edisi ke-10 ni dia ada 16 peserta. Dan daripada 16 tu 6 adalah daripada pelajar-pelajar Politeknik dan College Community. We were so proud of them sebenarnya. Saya dengar banyak tu majoriti peserta adalah daripada Polisisi. InsyaAllah. Okey, kita nak tanya pada Salahuddin. Boleh kongsikan pengalaman, perasaan macam mana bila dapat tahu akan mewakili Polisisi dalam pertandingan Olympics? Pada mulanya saya pun tak jangka lah dapat masuk sampai ke international kan. Tapi alhamdulillah kalau rezeki kan, sudah dapat masuk tu kita pun cubalah try pengalaman baru tahun ni kan. Jadi macam tu lah. So far sekarang ni alhamdulillah persiapan semua berjalan dengan lancar. Lepas tu dibantu oleh pensyarah saya, Pensyarah Zuani. Lepas tu juga dan juga dibantu oleh chef-chef daripada hotel sama-sama KLAI untuk saya training di sana lah. Macam tu. Jadi sepanjang persediaan ni dah berapa kali dah masak Arnab tu? Lebih kurang 10 kali juga lah saya dah masak. Dah bersedia ke untuk ke pertandingan tu setakat ni? Cuba. InsyaAllah ya. Daripada segi nak pastikan daripada segi emosi tu tenang kan. Apa yang adik lakukan? Salahuddin lakukan. Kalau saya macam saya cuba kalau boleh saya banyak dengar lagu sebenarnya. Ataupun saya macam happykan diri sendiri lah, macam menari ke ataupun apa-apa lah. Macam tu. Seronok makan. Kalau masak dengan kasih sayang ni dengan makanan tu sedap hendaknya kan. Okey, dan Puan, kita nak tahu juga ketika ini persediaan dalam menghadapi pertandingan Olympics kan, setakat ni persiapan dah mencecah peratusan tu bagaimana? Dah bersiap sepenuhnya ke ataupun ada lagi lah peratusan-peratusan yang perlu dibek pulih? Okey, sebab pertandingan ni kan persediaan sebenarnya dah 4 tahun yang lepas. Tapi bila kita dimaklumkan tahun ini ada dan kita nampak persiapan peserta macam Salahuddin ni yang ada di sini dah 95%. Sebab kita memang membuatkan latihan secara intensif. Sebab kalau macam Salahuddin cakap tadi kan dia menari-menari, ya menari kata saya. Tapi fokus kepada pertandingan tu amat perlu. Dan kita buat persediaan untuk pelajar-pelajar yang menyertai mestilah dari segi mental dan juga fizikal. Dan pelajar-pelajar ni semua dilatih oleh pegawai-pegawai kita, pensyarah-pensyarah kita yang kompeten dalam bidang yang pelajar-pelajar ni sertai. Cukup alhamdulillah, dan memang kita nampak dengan fasiliti kita yang ada, dan kita juga dapat sokongan daripada pihak industri membantu pelajar-pelajar kita sebab ini akan membawa nama Malaysia. Dan satu lagi saya sangat bangga sebab membawa nama Politeknik dan College Community. Tu kita selalu pesan kepada pelajar jangan lupa asal
Yang penting bertanding secara sihat dan untuk itu. Bertanding secara sihat dan secara tenang. Ya, betul. Dan untuk Puan Zainab sendiri, mungkin juga untuk Salahuddin, apa antara harapan dalam penglibatan politisi dalam bukan sahaja dalam Paralimpik yang akan datang ni, tapi secara keseluruhan? Okey, nah apa ni, bohonglah kalau saya sebagai pengarahkan kompetensi cakap kita tak nak menang. Kita nak menang kan Salahuddin kan? Okey. Tapi ada pertandingan Cuma saya nampak di sini kan pertandingan atau Paralimpik ini kita nak menunjukkan apa ni kata orang, kemahiran pelajar-pelajar OKU ini. Saya bukan itu saja. Saya nampak apa yang penting di sini adalah apabila pelajar-pelajar ini menyertai, kita nak pihak industri, masyarakat nampak pelajar-pelajar ini sebenarnya ada potensi, ada kemahiran ni. Dan yang paling penting sekali saya nampak di sini adalah apabila pelajar ini ada kemahiran, mereka adalah tergolong dalam apa ni kita panggil bekalan tenaga kerja negara sebenarnya dalam bidang TVET. Jadi saya nampak industri should recognize them. That's why kita nampak pelajar-pelajar ni, mana-mana pelajar yang mengikuti pertandingan ni sebenarnya mereka boleh pergi lebih jauh dan lebih fokus apabila bekerja. Jadi kita berharap sangat politeknik dan kolej tinggi sebenarnya adalah peneraju dalam TVET. Jadi dengan pelajar-pelajar kita menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa, pihak industri should recognize this. Dan kita sangat berharaplah supaya pelajar-pelajar ni nanti akan diberi peluang untuk join dalam sebagai part of the penjawat pekerja di industri negara sebenarnya. InsyaAllah. Kita nak tahu juga harapan Salahuddin bagaimana ketika ini? Harapan saya kalau boleh nak menang. Nak menang lah. Nak menang. Tapi nanti kalau masak nanti, kalau stres-stres nak menari juga ke macam mana? Tengok dulu. Mana tahu itu trademark kan, satu kelainan yang ditampilkan. Okey. Apa pun kita nak ucapkan semoga berjaya dengan maju jaya, dan kita nak tahu juga bilakah tarikh pertandingan tersebut, Puan? Pertandingan akan dilaksanakan pada 23 hingga 7 Mac bulan ini dalam bulan puasa. Cabaran sambil memasak, sambil sedang berpuasa. Nak rasa ujung-ujung lidah ke macam mana? Tapi jangan telan ya. Bahaya. Nak tanya sebenarnya kontingen yang akan ke France nanti berapa ramai, berapa besar? Kontingen di France sebenarnya kalau untuk peserta aja 16 dan kita ada setiap peserta ada jurulatih dia. Sebab kita tahu kita pelajar kita normal pun kita boleh jurulatih, apa lagi anak-anak kita yang macam ni. Kita perlu, dan kita dalam 50 orang atau 60 orang dalam setiap agama. Ramai. Okey, dan Puan difahamkan arnab menjadi hidangan masakan. Kenapa memilih arnab? Okey, kenapa arnab? Ini adalah yang ditetapkan oleh pihak urus dia di sana di Perancis. Okey, saya dah tahu dah. Sebab arnab sebenarnya antara salah satu kulineri di negara France. Tapi saya nampak tadi sebab dia less kolesterol sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya ini baru saya cakap tadi, daging arnab tu kandungan khasiat nutrisi dia lebih tinggi daripada ayam. Nak tanya juga Salahuddin, penyediaan memasak arnab adakah sama macam masak biasa ke susah sikit macam mana? Mungkin banyak western style so mungkin susah sikit lah, juga susah sikit, tapi kita cuba juga untuk buat juga supaya jadi satu hidangan yang cantik lah. Okey. Nak tanya juga, arnab tu Salahuddin kena sembelih sendiri ke? Tak. Kita ni je buang tulang je selalunya. Okey, selalunya kalau masak ayam, masa tempoh penyediaan lagi cepat kan, cepat daging ayam cepat masak. Dan kalau daging merah macam lembu ke apa lebih lama. Adakah masak arnab ni sama macam masak ayam ataupun daging merah ataupun pertengahan? Macam mana? Dalam pertengahan macam tu lah. Sebab dia tak lama sangat, tak cepat sangat masak dia macam tu. Itu dia antara tips-tips nak memasak. Nak tahu juga kita macam nak masak arnab je kejap lagi. Kita cuba dululah. Nak masak tu kena susah juga, nak kena dapat resepi. Betul. Dan nak tahu juga mengenai nak membiasakan, nak dapatkan menguasai ilmu memasak arnab ni kan, apa rujukan yang Salahuddin lakukan nak dapat ilmu ni? Rujuk kat mana? Pakar ke, Google ke, mana? Saya pun merujuk pada chef-chef yang mengajar saya lah untuk masak arnab. Saya pun tak tahu sangat arnab dulu masak arnab ni macam mana. Tapi pun ikut pada resepi yang chef bagi je lah macam tu. Tak ada rahsia-rahsia punya rahsia? Rahsia tak ada. Masakan? Tak ada rahsia-rahsia. Okey. Jadi dalam pengalaman Salahuddin sendiri dah belajar masak-masak ni dan berlatih juga dekat hotel. Nanti bila dah masuk ke alam pekerjaan ni, rasa-rasa nak buka restoran sendiri ke ataupun nak bekerja di hotel ataupun di restoran macam mana? Pada awalnya ada juga barangan tu nak buka restoran ataupun mini cafe macam tu lah kan. Tapi
kadang-kadang fikir-fikir balik, kadang sama belajar pun bagus juga sebenarnya. Tapi apa pun kita ucapkan semoga berjaya Tuan Salahuddin. Sebenarnya ini satu cabaran juga sebenarnya, cabaran tetapi penuh dengan warna Olympics, dan ucapkan semoga maju jaya. Semoga tim daripada Malaysia memperolehi kejayaan dengan resipi masakan Arnab ni hendaknya, dan tenang-tenang saja masak dengan yang terbaik. Orang kata rezeki adalah selebihnya kita serah kepada Tuhan kan. Apa pun telah pun melakukan yang terbaik. Dan itu dah soalan dah banyak soalan kita tanya sampai penghujung rancangan. Sudah tak salah cepat masa berlalu. Betul. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zainab dan juga Salahuddin sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang AB Olympics. Dan sebelum ni kita tak pernah dengar, tapi sekarang kita dah tahu dah. Baik, sampai ke penghujung rancangan bersama kami Apa Khabar Malaysia. Semoga anda semua di luar sana kekal tenang dan sihat-sihat saja. Dan hati-hati ketika cuaca ini, maklumlah hujan tidak menentu. Pastikan anda berada dalam situasi yang selamat. Elakkan daripada bercuti di kawasan perkelahan yang membabitkan bukit bukau dan juga sungai ya. Dan sentiasa kekal selamat. Assalamualaikum, salam hormat. Saya Nurdin Umur. Salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.